Itu saja yang Berhormat Minta penjelasannya. Mari Gajah. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat menjawab berkenaan pasal 22/10 pengecualian diberi kepada syarat tertentu untuk kelayakan didaftarkan menjadi pengamal tradisional jika mereka mempunyai pengalaman luas. Satu pengerusi, menerusi dalam undang-undang ini memperuntukkan ada pasal di mana perakuan pengalaman bagi yang diberi kepada pengamal yang berdaftar itu adalah hanya untuk tidak melebihi 12 bulan. Apakah pihak kementerian atau majlis akan boleh mempertimbangkan bagi kategori yang dikecualikan untuk mengikuti kursus atau syarat-syarat seperti pemegang ijazah tersebut kerana mereka adalah berkelayakan sebab mempunyai pengalaman luas turun-temurun ini tidak diberi tempoh perakuan yang begitu pendek, tempoh masanya 12 bulan. Kerana saya rasa ini akan menimbulkan banyak urusan untuk mereka, banyak red tape untuk mereka. Sampai 12 bulan kena pergi lagi untuk buat lanjutan kalau mereka telah jatuh dalam kategori diberikan pengecualian dari terikat dalam syarat-syarat terma bagi menjalani kursus latihan. Maybe a longer certificate kepada kategori yang telah dikecualikan. Yes, more than 12 months. Ini perkara pertama. Perkara kedua Yang Berhormat Menteri, saya masih kurang jelas dan kurang yakin dan mempunyai sedikit kerisauan. Saya menyedari niat baik mengadakan undang-undang ini. Yang Berhormat Menteri katakan untuk meningkatkan kualiti mutu perubatan tradisional ini. Tapi pada masa yang sama mungkin Menteri boleh mengambil kesempatan ini menjelaskan. Bagi saya bagi contoh, kalau satu bidang yang tidak diiktirafkan, kalau tidak diiktirafkan, tidak jatuh di dalam kategori diiktirafkan, mereka tidak boleh mengamal. Jadi ini mengakibatkan mereka boleh diambil tindakan. Jadi kalau saya terangkan cara yang lain, pihak majlis akan memilih bidang untuk diiktirafkan. Bidang yang telah dipilih untuk diiktirafkan, pengamal kena mendaftar. Kalau mereka tapi bagaimana pula bidang yang tidak diiktirafkan, tidak dipilih untuk diiktirafkan, tetapi komuniti terang menerimanya. Jadi mereka juga akan jatuh dalam fasa 25 kerana tidak ada sesiapa boleh mengamal. Saya baca, kesan tidak didaftarkan. Kalau mereka tidak didaftarkan, mereka tidak boleh mengamal. Tapi yang persoalannya, kalau mereka tidak, bidang mereka tidak dipilih untuk diiktirafkan. Jadi ini secara tidak langsung, ia tidak akan menggalakkan pembangunan bidang perubatan tradisional. Kategori yang sedang mengamal menjalankan pengamalan pemberi perkhidmatan tradisional ini akan terperangkap dalam fasa 25 ini. Jadi mungkin Yang Berhormat Menteri boleh berjelaskan aspek ini dan ini agar kami boleh faham. Ya, Tun. Terima kasih Datuk Pengerusi dan Yang Berhormat Menteri. Saya ingin minta dua aspek, membangkitkan dua aspek, iaitu Menteri, apa yang telah saya katakan tadi, iaitu percanggahan di antara Seksyen 3, 20, 21 dan 25, ini boleh diperbaiki atau diperbetulkan jika pihak kementerian boleh terima masuk dalam Seksyen 3, iaitu boleh mengatakan subject to Seksyen 20. Subject to Seksyen 3 itu subject to Seksyen 20. Kalau begitu memang kita boleh terima. Dan lagi satu perkara Yang Berhormat Menteri, akta ini merupakan bertuju kepada beberapa bidang yang akan diiktirafkan oleh majlis. Dan seperti Yang Berhormat Menteri mengatakan semalam, bukan semua seperti medium dan sebagainya tidak termasuk. Tetapi untuk pandangan saya Yang Berhormat Menteri, golongan itulah yang menjadi masalah kepada masyarakat yang telah bagi
berbagai-bagai jenis perkhidmatan, dan keluar dalam surat khabar banyak hal-hal seperti ahli-ahli persolek tidak diiktiraf dan mereka memberi perkhidmatan dan banyak masalah perubatan berbangkit. Jadi golongan yang beriktiraf, saya percaya mungkin mereka akan memastikan dan mengikut semua prosedur yang dikehendaki. Golongan yang Berhormat Menteri mengatakan tidak akan termasuk, itu golongan yang akan jadi masalah, yang tidak akan terikat di akta ini. Sila beri pandangan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih untuk pengurusi. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, sebab saya bangkitkan ini semalam berkenaan dengan bidang-bidang yang seharusnya diiktiraf dan dikawal selia. Saya rasa dari segi prinsip tu kita mesti tumpu kepada bidang-bidang di mana pengamalan itu ada satu piawaian, dan pengamalan itu kalau tidak mengikut piawaian tersebut mungkin membawa masalah, membawa disaster misalnya. Jadi kalau untuk bidang-bidang yang tidak ada kesan positif ataupun negatif terhadap badan, kita tidak sepatutnya masuk dalam kawalan. Jadi misalnya refleksologi, qigong, banyak lagi. Dan pandangan saya juga termasuk spiritual healing, faith healing, sebab ini lebih kepada kepercayaan dan tidak kena-menenga berkenaan dengan perubatan. Jadi saya harap perkara ini dapat diberi pertimbangan sikit. Yang Berhormat Gopeng Teluk Intan dan Batu Gajah, saya jelaskan kepada Teluk Intan dahulu. Saya dah jelaskan semalam bahawa pasal 3 adalah definasi, dan definasinya dia adalah non-operatif and non-substantif. Apabila kita nak operate akta arang undang-undang ini, dia perlu dibaca bersekali dengan Seksyen 20, di mana Seksyen 20 menyatakan apa yang perlu didaftar, apa yang tidak perlu didaftar. So oleh itu saya risau, jangan bimbang tentang over the definition punya terminologi. Yang keduanya berhubung dengan Muhammad Teluk Intan menyatakan pengamal had kepada beberapa bidang. Itu memang kita dalam akta ini kita akan specify bidang-bidang mana yang tidak boleh daftar. Dan juga bagi apa yang risau oleh Yang Berhormat Gopeng tadi dan juga Yang Berhormat Batu Gajah, kerana apa yang diiktiraf, apa yang tidak diiktiraf, dan apabila tidak diiktiraf dia tidak boleh mengamal, tidak benar. Kerana yang kita tidak masuk dalam bidang dalam akta ini, mereka boleh mengamal seperti biasa. Mereka kecuali mereka bidang-bidang yang telah digazet. Bidang yang telah digazet bawah akta ini, maka mereka perlu mendaftar, maka kita perlu mengawal selia untuk memastikan keselamatan. Dan saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat Gopeng seperti qigong, yoga, yang lain-lain yang tidak mendatangkan kemudaratan. Tak payah, dia tidak perlu di bawah akta ini. Dia sebagai satu senaman kesejahteraan dan sebagainya, saya rasa tidak akan mendatangkan apa-apa kesulitan kepada rakyat. Kita akan menimbangkan sebaik-baiknya majlis ini kerana diwujudkan melalui pertubuhan pengamal-pengamal sendiri. Mereka akan membincangkan cara yang terbaik untuk melaksanakan akta dan undang-undang ini. Saya ucap terima kasih kepada semua kerana cukup prihatin dengan... Yang Berhormat Menteri, boleh rujuk semula kepada pasal 21 untuk memberi penerangan yang pasal lebih 21. Yang Berhormat kata kalau bidang itu bukan bidang yang diiktirafkan, ia boleh terus mengamal. Tapi dalam pasal 21 mungkin Yang Berhormat jelaskan. Tiada seorang pun boleh mengamal apa-apa bidang amalan yang bukan dalam amalan diiktiraf. Ini bermakna bukan dia sebagai, contohnya saya sebagai akupunkturis, saya didaftar sebagai saya tidak boleh pergi buat ayurveda. So it is cannot cross. Selepas didaftarkan, maka you pernah mengamalkan dalam bidang yang ditetapkan. Saya harap mungkin you should rephrase it. Seseorang tidak boleh mengamal dalam bidang yang beliau tidak daftarkan. You know?
Tapi ini memberi seolah-olahnya seseorang yang bidang yang tidak diikrarkan langsung tak boleh. Ya, saya rasa mengamal. ini dari segi dari Mungkin pemahaman yang boleh. berhormat lah. Tapi dari pemahaman kementerian, kita telah pun dari segi majlis, saya akan laksanakan tugas ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih di atas kepercayaan yang berhormat Badu Gajah. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri.